lah fiqh yang lebih detail dalam matan Zubat. Dan dihabiskan kitab tadi sebelum habis pelayaran. Maka setelah habis menulis kitab matan Zubat, maka Imam Ibn Ruslan tadi, dia ambil kitab dia tadi, diikat kitab dia tadi dengan tali dan diikat tali tadi dengan batu. Maka kitab tu tadi, setelah dia habis tulis, dia campakkan ke laut. Dia dah tulis dah, habis kitab lah. Sepanjang pelayaran dia menulis kitab. Lepas tu diikat kitab tu, dia campak ke laut. Diletakkan pula batu supaya tenggelam kitab tadi. Maka bertanya orang kepada Imam Ibn Ruslan. Dia kata, wahai Imam, kamu mengambil masa yang panjang dengan kamu menyekat diri kamu daripada makan dan minum, menyekat diri kamu daripada belalai dan sebagainya, semata-mata untuk menyiapkan kitab. Tetapi bila dah siap, kenapa kamu ikatkan kitab tadi dengan tali dan diletakkan batu, tujuan untuk ditenggelamkan dalam laut? Maka apa jawab Imam Ibn Ruslan? Dia kata, sesungguhnya sekiranya ada keikhlasan aku dalam menulis kitab, maka aku berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan kitab tadi dan akan diguna oleh orang. Maka betul dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan, kitab tadi terhampar di pesisir pantai tanpa terjejas sikit pun, tak terjejas. Allahumma salli ala. Tanpa terjejas sikit pun, dan diambil oleh nelayan, dan kitab itu digunakan sehingga hari ini. Matan Zubat. Kalau kita tengok kitab Matan Zubat ni antara kitab yang dibuka oleh almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani dalam IKIM. Dalam IKIM dibuka dalam perkara fiqah Matan Zubat yang diulaskan awalnya dahulu sebelum beliau meninggal, Ustaz Fadli, almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani. Kemudian sekali dia sambung lagi lah. Maka itulah kisah keikhlasan. Ikhlas ini bila mana dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai satu tahap Allah Subhanahu wa taala pula akan jaga kita bagi orang yang ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jelas kat situ ikhlas ini sehingga menulis kitab agama, kitab fiqh, sehingga menulis pun dalam bab agama pun kita wajib menjaga ikhlas. Sebab ikhlas itu dia tak kira dalam bab apa saja, dalam perkara apa saja, tetapi ikhlas tadi dia boleh terpesong. Dia tak tenggelam timbul ke? Saya rasa macam mikrofon dia tenggelam sejak timbul lah. Dia memang macam tu. Jadi ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita menadah kitab ini Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Sakandari rahimahullah subhanahu wa taala, yang kita telah masuk pada hikmah yang ke-50 yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah rahimahullah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat mengecapi keikhlasan, benar-benar hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, seperti biasa, sebelum kita memulakan kuliah kita, kita berselawat dengan selawat tafrijiyah ataupun selawat kamilah sebanyak 3 kali. InsyaAllah sama-sama kita baca. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam
biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul qawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk dalam hikmah yang ke-50 muka surat 113. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hikmah yang ke-49 dalam dua perenggannya di mana kita membicarakan berkenaan dengan dosa besar. Maka Ibnu Athaillah Al-Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyambungnya dalam hikmah yang ke-50. Masih lagi bersekitar pada keadaan iaitu berkenaan dengan dosa. Qala Ibnu Athaillah Al-Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajihaka fadluh. Yang bermaksud dalam hikmah ini pendek saja, tapi dia mempunyai perbincangan yang hebat. Iaitu bermaksud tidak ada dosa kecil jika Allah Subhanahu wa taala menghadapi kamu dengan keadilannya. Allahumma salli ala Muhammad. La saghirata idza qabalaka adluh. Tidak ada dosa, walaupun dosa tadi kecil, tetapi dia tidak menjadi kecil jika Allah SWT hisap dosa tadi dengan keadilan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan tidak ada dosa yang besar jika Allah Subhanahu wa taala menghadapi kamu, menghadapi dosa kamu itu dengan kurniaan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah ini pendek tapi sebenarnya terus membangkitkan kita berkenaan kita melihat dosa-dosa. Disebut Ibn Athaillah, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keadilan, di mana Allah Subhanahu wa taala itu boleh menghisap dan maha menghisap. Al-Hasibu. Allah Subhanahu wa taala tidak Al-Hasibu.
Maha menghisap, Maha menghitung. Salah satu daripada nama Allah Al-Hasibu, iaitu Maha menghisap, Maha menghitung. Maka jangan kamu lihat dosa yang kamu rasa kecil sebesar kuman, dosa yang kamu rasa sekecil sebesar habuk tadi, sebenarnya dia itu walaupun nampaknya kecil, tarafnya kecil, statusnya kecil, tetapi bila mana dia berhadapan dengan keadilan Allah Al-Adil, dan dia berhadapan dengan Al-Hasib, perhitungan Allah, dia boleh menjadi besar. Itu sebab dalam bab dosa, jangan kita pandang kecil ataupun besar dosa, tetapi kita pandang pada siapa kita berdosa. Allahumma salli. Sebab apa? Sebab yang kita berdosa itu, dalam keadaan kita lakukan dosa tadi, kita lakukan dosa dengan nikmat Allah. Kita buat dosa tangan, tangan itu nikmat Allah. Kita buat dosa tangan, tenaga gerakan tangan itu nikmat Allah. Maka mana mungkin kalau dihitung dengan dosa tadi, dengan nikmat yang kita salah guna dengan kita melakukan dosa, pasti keadilan Allah tadi lebih hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita menyebut aib manusia yang lain dengan aib yang disebutkan tadi dengan lidah, aib yang disebutkan tadi dengan mulut, aib yang disebutkan tadi dengan gerakan bibir. Lidah, bibir dan mulut tadi semuanya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada lidah dan mulut tadi memerlukan tenaga dia untuk bergerak, dan tenaga itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mana mungkin kalau dihadapkan dengan keadilan Allah, pasti dia akan menjadi besar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan disebut Ibn Athaillah, wala kabirata idza wajihaka fadlu. Dan jika Allah buka segala limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buka segala kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Allah Al-Mu'iz, dengan sifat Allah Al-Azim, dengan sifat Allah Al-Karim, dengan sifat Allah Al-Mujib, dengan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, pasti walaupun dosa tadi nampak besar, tetapi bila berhadapan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sebesar mana pun dosa, pasti dia berhadapan dengan keampunan kasih sayang Allah. Ini yang namakan raja dan khauf. Berarti bila dalam keadaan kita menghadapi maksiat dan dosa ini, dua-dua ni dia kena datang. Datang takut dengan keadilan Allah, datang takut dengan hisab Allah, datang takut dengan Al-Aziz keperkasaan Allah, datang takut dengan Al-Jabbar perkasa, sifat perkasanya Allah Subhanahu Wa Taala, datang takut dengan Al-Qahhar, sifat menundukkan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat menunduk, sifat menakluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita lakukan dosa, kita kena takut dengan sifat-sifat Allah yang hebat-hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila buat dosa, kena takut dengan sifat-sifat kebesaran kehebatan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Khauf, itu nama dia, khauf. Mesti dia rasa takut. Buat dosa, pandang ke sifat-sifat kehebatan Allah ni. Tapi pada masa yang sama juga, dia datangkan rajak, datangkan harap. Bila buat dosa juga, datangkan juga keampunan Rahman, Rahim, At-Tawwab, Allah Subhanahu Wa Taala tadi, supaya kita datang menuju, kita dah buat dosa tadi, pandang bila ada rasa takut, dan kita pandang kita ada tuju untuk keampunan Allah. Maka disebut oleh musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
Apabila kamu sudah nampak nyata tinggi sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang maha tinggi, maka terbatallah segala amal perbuatanmu yang jahat. Semua amal perbuatan kita tadi akan terbatal, perbuatan-perbuatan kita maksiat tadi terbatal bila kita nampak sifat-sifat Allah yang hebat. Kerana ini, apabila nampak nyata kelemahan tu potong. Bila kami baca semula beberapa kali dan kami rujuk balik dengan kitab yang lain, mungkin penulis ni dia salah, dia tersilap tulis. Ini kerana apabila nampak nyata sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang dibenci dan dimurkainya. Bila mana sifat keadilan Allah, Allah buka sifat keadilan Allah, Allah buka sifat hasibu, sifat penghitungan Allah Subhanahu wa taala, maka dekat situ dia tak ada dah dosa kecil ke, dosa besar ke, orang buat maksiat ke. Hatta orang tak buat maksiat pun, kalau satu musibah datang, maka orang yang tak buat maksiat, ahli abid, ulama pun semua sekali kena. Dan kita lihat macam mana berlaku tsunami kan? Berlaku tsunami di Aceh. Bila mana berlaku tsunami, dia tak pilih itu ulama ke, itu abid ke, dia tak pilih. Dia bantai semua. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab dakwah ni dia kena buat. Dakwah ni amal ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang berbuat baik, dia tak boleh ajak orang buat baik dia. Ajak orang solat, ajak orang puasa, ajak orang zakat, ajak orang semualah buat benda baik. Tak. Betul kena buat benda tu, tapi dia kena buat dua-dua. Ajak orang buat baik dan cegah orang buat mungkar. Bina masjid banyak-banyak, keluarkan dana bina masjid banyak-banyak, pada masa yang sama tutup kedai arak. Itu sepatutnya. Bukan bina masjid banyak-banyak tapi kedai arak melimpah ruah sampai 7E pun boleh jual arak. Budak-budak pukul 3 pagi sebelum merempit beli minum arak dulu dekat 7E. Jadi dia tak jadi tu. Dia kena dua-dua. Apa tu? Galakkan orang bayar zakat, buat kempen orang bayar zakat, pada masa yang sama kena tutup premis-premis judi. Itu baru betul. Dia amal ma'ruf nahi mungkar. Dua-dua tu dia kena jalan sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sebab kita bila bala datang tu, dia kena bala semua. Ulama kena, orang abid kena, pemimpin kena, rakyat kena, orang berdosa kena, orang tak berdosa pun kena. Sebab apa? Orang tak berdosa, dia tak jalankan tanggungjawab dia untuk mencegah orang daripada buat kejahatan. Kena sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Orang ulama ke, orang abid ke, tetap dia hanya tumpu diri dia, ilmu dia je. Dia hanya tumpu ibadah dia saja, tapi dia tidak ambil kisah langsung pasal isu-isu berkenaan dengan menutup pintu-pintu kemaksiatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu kerja kita lah. Apa yang mampu kita buat, kita buatlah. Kita buat di peringkat kemampuan yang kita mampu buat. Kalau kita buat, kita mampu untuk nasihat, kita nasihat. Kita mampu untuk ada kuasa untuk kita menutup sesuatu premis. Tutuplah satu premis. Contoh saya ambil dekat Bandar Baru Bangi. Dekat Bandar Baru Bangi, saya lupa section berapa, ada 7E yang jual arak. Penduduk, persatuan penduduk, pengurusi dan persatuan penduduk tulis satu surat, satu memorandum kepada 7-Eleven. Dia nyatakan berapa persen orang Islam, berapa persen orang bukan Islam. Maka dia buat protes. Kami nak arak tidak dijual di 7E di Bandar Baru Bangi, di section yang disebutkan tu.
Alhamdulillah, tak ada juara. So itu yang kita mampu buat sebenarnya. Masjid ke surau ke kan, kita ada kekuatan, kita kumpulkan orang Islam, dapatkan tanda tangan, kita buat protes. Itu sebenarnya yang kita boleh buat. Sebab kadang-kadang kesian anak-anak lepas tunggu SPM pergi kerja 7E. Kena orang yang kat 7E tu beli arak. Tak pasal-pasal. Dia sekali bersubahat. Sebab arak ni yang mengeluar kerani, yang bawa kereta, yang bawa lori, yang semua tu terlibat sekali. Jadi anak-anak kita lepas SPM Tok Sah kerjakanlah, Tok Sah dah bagi dia kerjalah cashier dekat kedai-kedai yang jual arak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka terbatallah segala kebaikannya. Sebab bila kamu menghadapi keadilan Allah, kamu buat maksiat dan kamu hadapi dengan keadilan Allah, walaupun ketika itu kamu dalam mengerjakan kebaikan, tetapi sesungguhnya kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala tadi lebih besar dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti kamu akan mendapat ancaman daripada dosa dan maksiat yang kamu lakukan. Walaupun kamu nampak dosa kamu kecil, tetapi sebenarnya dia boleh menjadi besar di sisi Allah. Itu sebab bahaya kita buat dosa kecil, tapi berapa ramai orang dia buat dosa kecil, tetapi sebenarnya dia di sisi Allah dia jadi besar. Contoh, kita buat satu dosa kecil. Apa dosa kecil? Salah, apa-apa saja dosa kecil yang kita buat. Tetapi dalam hati kita buat dosa kecil. Asalnya kecil, tetapi sebenarnya kita menafikan perintah. Kan kita, alah, kecil je dosa tu. Kan nanti-nantilah. Tengok. Bila kita buat satu dosa, tetapi kita menafikan perintah dosa. Kita apa? Allahumma salli. Mempermainkan walaupun dosa tadi kecil, tetapi sebenarnya bila kita mempermainkan dosa tadi, dia boleh jadi besar di sisi Allah, sebab kita menafikan perintah. Sebab yang besar dosa iblis apa? Sebab besarnya dosa iblis itu sebab dia menafikan perintah Allah. Bila dia tak sujud pada Adam, itu satu dosa. Tapi bila dia menafikan perintah Allah untuk sujud pada Adam, itu lagi besar dosa dia, sebab dia telah jatuh pada kufur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi hati-hati, walaupun kita buat dosa tadi kecil, kita bimbang dia jadi besar di sisi Allah. Disebut Yahya bin Mu'az, in ana lahum. Dalam kitab dia tak ada matan. Ini saya rujuk pada kitab yang lain. Disebut oleh Yahya bin Mu'az dengan matannya, in ana lahum fadlahu lam tabqa lahum sayyi'ah wa in aqama alaihim adalahu lam tabqa lahum hasanah. Yang bermaksud, jika Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan keadilannya kepada mereka, tentu sesungguhnya tidak akan tertinggal sedikit pun kebaikan pada mereka lagi. Tetapi jika mereka mempunyai kemurahan dan limpah kurnianya, pasti tidak akan lagi tertinggal kejahatan pada mereka. Disebut oleh Yahya bin Mu'az, bila mana kalau Allah ini pandang kita dengan keadilan Allah, Allah pandang kita dengan hisab Allah Subhanahu Wa Taala, al-hasibu, memang kita ni tak mampu langsung nak masuk syurga. Sebab apa? Kita beribadat ni, kita duduk majlis ilmu ni, kita duduk dengan tenaga Allah. Kita belajar dengan masa milik Allah. Kita belajar dengan ilmu ni milik Allah. Apa lagi? Apa yang kita nak tuntut syurga pada Allah?
Kan kalau kita ni kita nak menuntut dengan cara kita tuntut, ya Allah aku ni dah banyak ibadat, ya Allah aku ni dah duduk pondok, ya Allah aku ni menuntut ilmu, ya Allah aku ni puasa, ya Allah aku ni solat, ya Allah aku ni buat baik, ya Allah aku ni jaga jaga lidah, ya Allah. Kalau semua tu kita nak tuntut, lidah yang kita kata kita jaga lidah, lidah tu milik Allah. Solat yang kita solat, kita angkat takbir, itu milik Allah. Solat yang kita kata solat, solat tu juga milik Allah. Tak. Apa lagi yang kita nak? Kalau Allah pandang kita dengan kita, Allah hisap satu. Dengan ibadat pun kita tak mampu nak minta syurga. Allah salli ala Muhammad. Ini kan pula kalau kita ambil nikmat tadi buat maksiat. Lagilah tak mampu kita nak meraih syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Lemahnya kita ni. Jadi bila kita tahu kita lemah, kita kena lagi kuatlah dengan Allah. Supaya disebut oleh Yahya Mu'az sampai Syekh Yahya, dia kata sampailah kamu beribadat tadi, kamu melihat kemurahan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, bila mana kamu dah beribadat sehingga kamu dapat melihat kemurahan limpah kurnia Allah, percayalah ketika itu segala kejahatan kamu dipadam dan tidak dilihat dan tidak dinilai oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibarat seorang ibu. Ini contoh-contoh tak kata nak kata siapa-siapa tak. Ini ibarat. Ibarat seorang ibu berkahwin dengan seorang lelaki yang ibu tadi dia dah ada anak dia. Kahwin dengan seorang lelaki tu pun dah ada anak. Janda kahwin dengan duda. Duda ada anak, janda ada anak. Jadi pastinya dia sayang pada anak dia. Akibatnya kadang-kadang ibu tadi, anak tiri dia tadi buat baik dekat dia, bantu dia kat dapur apa semua, tapi tetap dia tak nampak kebaikan pada anak tiri. Kan? Anak tiri terlepas pinggan sikit salah, anak tiri lambat sikit bangun bantu kat dapur salah, anak tiri tak sapu rumah lambat sekejap tak sapu rumah salah semua. Tapi kalau anaknya bangun tidur lambat tak apa, tak bantu kat rumah tak apa, semua boleh lah, kan? Semua boleh. Sebab apa? Beza pandangan dia. Ini cerita tau, cerita. Bukan kata nak apa-apa, tak, cerita. Nah, ini cerita bawang putih, bawang merah contoh. Cerita bawang putih, bawang merah kan. Nak sebab apa? Sebab dia pandang anak tadi dia pandang anak kandung dia tadi dengan kasih sayang. Nah, maka bila pandang kasih sayang, semua keburukan dilihat dengan kebaikan. Dia pandang dengan kasih sayang. Tetapi dia pandang anak tiri tadi dengan kemarahan. Maka bila dipandang dengan kemarahan, walaupun buat baik, tetapi akan nampak jahat. Maka begitulah bila mana kita menghadapi keadilan Allah, maka kita kena rasa takut, sebab keadilan Allah itu Allah Maha menghisap satu persatu. Tetapi teruskan beribadat supaya insya-Allah kita akan menghadapi kemurahan dan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bawang putih, bawang merah. Yang jahat bawang apa? Bawang besar. Sebab bila hiris tu asyik menangis dia. Bawang besar pun. Tanya bawang putih, bawang merah, tiba-tiba macam mana? Sebaik tak jawab bawang Holland. Allahumma salli ala Muhammad. Saya masa belajar, saya meniaga kebab. Pagi pergi kelas,
Tengah hari beli barang-barang, kemudian pergi kelas balik, petang masak kebab. Masak kebab, nanti dalam pukul 6, pukul 7 pergi distribute dekat kolej-kolej kediaman. Kebab ni, dia kalau siapa-siapa nak buat kebab, dia sedap guna bawang Holland. Jangan guna bawang India tu. Tak sedap. Dia kena guna bawang Holland, bau sedap. Siapa-siapa nak buat kebab lah. Nak belajar boleh. Tapi bawa kambing seekor. Sebelah? Sebelah? Nak beli kebab? Oh, oh, buat kebab? Kat mana nak beli kebab? Macam mana nak buat kebab? Macam mana? Oh, macam kat mana nak beli kebab? Dah lama dah. Masa kahwin, masa belajar je dulu nak cari duit poket kan? Nak cari duit poket. Itu tahun berapa tu? Tahun 2099. 99 kot. 99. Alhamdulillah masa tu boleh dapat bersih 2000. 2000 sebulan boleh bersih. Ha? Allahumma salli ala Muhammad. Nak sara hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Maka selanjutnya disebut oleh Syekh, itu berdoakan, antaranya beliau berkata, hai Tuhan, jika engkau kasih kepadaku, tentu engkau akan ampunkan segala dosa kejahatanku. Tetapi jika engkau benci kepadaku, pasti engkau tidak akan terima setiap amal kebaikan. Maka dilanjutkan oleh Syekh Yahya bin Muaz, dia kata apa? Dia berdoa, ya Allah Tuhanku, berilah kasih sayang engkau kepada aku dan ampunkanlah segala kejahatan. Berarti bila kita nak minta keampunan pada Allah, kita bertaubat, kita kena banyak sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab. Kita minta maaf kepada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab. Kita minta ampun kepada Allah, Al-Ghaffar, Al-Afu. Maka kita sebut nama-nama asma Allah SWT tu, dan kita minta keampunan kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku ya Tawwab. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku ya Ghafur. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku ya Al-Afu. Maka kita minta keampunan pada Allah dengan sebut asma-asma Allah yang merupakan kebesaran keagungan Allah yang Maha Pengampun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab bila kita sebut nama-nama Allah dengan nama-nama keampunan, penerima taubat, pemaaf tadi, maka yakinlah insya-Allah bila Allah Subhanahu taala membuka pintu keampunan pada kita. Sayyidil Abu Hasan Asy-Syazli, di mana beliau menyebutkan dengan matanya Allahumma ja'al, dalam kitab tak ada, saya ambil dalam kitab lain, Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta, iaitu yang bermaksud, Tuhanku, jadikanlah setiap kejahatan orang yang Tuhan yang kamu kasihi, dan janganlah jadikan setiap kebaikan kami kebaikan orang yang Tuhan murkai. Ini kerana kebaikan itu tidak akan memberi manfaat jika ada kebencianmu, dan begitu juga kejahatan itu tidak mendatangkan mudarat jika ia menghadapi kasih sayangmu. Apa maksud doa Syekh Abu Hasan Asy-Syazli ni? Dia kata, dia doa kepada Allah SWT
Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kebaikan tadi kebaikan yang kamu boleh terima. Kita tak nak kita buat kebaikan, tapi kebaikan tadi Allah murka. Orang sedekah. Berapa ramai orang yang sedekah, tapi sedekah tadi Allah murka terhadap sedekah dia. Sedekah dia tujuan menunjuk-nunjuk, tujuan dia sedekah dia tujuan supaya nak lihat dia tadi hebat, sedekah dia supaya nak lihat bahawa dia berharta, maka sedekah dia tadi sedekah nampak kebaikan, tapi sebenarnya di sisi Allah kemurkaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketahuilah bahawa apabila si hamba itu sudah ikhlas dalam amal perbuatannya, bila mana hamba tadi dia benar-benar ikhlas dalam amalnya kerana Allah, amal dia tadi benar-benar ikhlas, bukan amal yang di sisi Allah tadi menjadi maksiat kemurkaan, nescaya akan nampak segala nyata faedah manfaatnya. Tetapi jika ada lagi tertinggal dalam ikhlasnya itu, bererti ia masih lagi berdiri bersama dengan wujudnya melihat wasitah amal, melihat kepada fizikal amal. Bagi orang yang belum betul benar-benar ikhlas dalam beramal, sebab apa dia masih belum berikhlas pada amal? Sebab dia melihat kepada fizikal amal. Dia masih lagi bergantung pada fizikal amal. Dia masih lagi pada solat dia masih lagi melihat kekuatan diri dia solat. Bukan dia melihat bahawa sesungguhnya solat tadi yang dia lakukan tadi semuanya atas kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia solat tadi hanya sebagai hamba Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia bersolat semata-mata dia itu adalah hamba Allah, maka hamba Allah ini kena ikut perintah Allah, maka dia melakukan solat hanya semata-mata dia itu adalah hamba Allah, maka itulah penghambaan dia kepada Allah. Sebab kadang-kadang orang solat sebab dia nak tunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, maka dia solat. Sebab nanti dia takut kalau dia tak solat, orang kata, kenapa kau tak solat? Jadi sebagai orang Islam, dia kena solat lah. Ada orang solat macam tu. Tapi ada orang yang lagi hebat, dia solat sebab dia itulah ruang masa dia untuk dia tumpu betul-betul penghambaan dia kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan orang yang macam ni, bila dia solat, dia rasa zuk tu, dia rasa lazat sedap pada solat. Bila dah habis solat satu fardu, dia habis solat zuhur, dia menunggu-nunggu nak solat asar. Bila habis solat asar, dia menunggu-nunggu nak solat maghrib. Habis solat maghrib, dia menunggu-nunggu untuk solat isyak. Itu orang yang rasa sedap zuk solat. Dia kadang-kadang orang kan, kadang-kadang dia habis solat, leganya dah selesai solat. Kan nanti nak solat isyak pula. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Sekali lagi solat isyak pula, tak apalah, tunggulah kejap. Dia mengeluh solat. Ada orang macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebaliknya, jika ia terdiri dari ahlul mahabbah, orang ahli yang berkasih sayang dengan Allah, dan ahlul ikhlas, yang ahli yang benar-benar ikhlas pada Allah, tentu ia terhijab daripada amalnya yang menjadi hinalah wujud amalnya itu kerana memandangnya remeh dan kurang sempurna, sehingga dia melihat tidak ada baginya amal yang berdiri bersamanya pada setiap amalnya. Bagi orang yang benar-benar ikhlas, bagi benar orang yang sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beribadat tadi dengan penuh kasih sayang. Bukan dia beribadat tadi pada asas ibadat untuk jalankan tanggungjawab untuk ibadat pada rukun-rukun Islam yang sepatutnya dia melakukan sebagai orang Islam, tetapi dia beribadat sebagai tanda dia benar-benar kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka orang ini dia akan rasa kemanisan dalam setiap ibadat dia. Bila dia bagi sedekah, dia rasa manis dengan sedekah dia tadi, maka dia sentiasa menunggu-nunggu masa untuk dia terus bersedekah, kerana dia yakin dengan harta yang dia keluarkan untuk bersedekah itu, itulah sebagai tanda kasih dia kepada Allah. Bukan dia bersedekah untuk membantu, tetapi dia bersedekah sebagai tanda kasih dia kepada Allah. Sebab harta tadi, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia lihat sebagai amanah dan tanggungjawab Allah, yang dia pulangkan semula kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hal yang demikian itu menunjukkan atas ikhlasnya dalam amalnya yang suci, bersihlah penglihatannya terhadap wujud amal tersebut. Oleh itu kata pengarang, la amala ar, arja lil qabuli min amalin, ila akhir hikmah. Kita berhenti di sini dulu, wallahu alam. Kita berhenti pada hikmah yang ke-51. Kalau ada sebarang perkongsian ataupun persoalan, silakan. Ya, saya. Nak saya tak jelas semula. Nak Oh, matan zubat. Matan zubat. Matan zubat. Z-U-B-A-D. Imam Ibn Ruslan. Wallahu alam. Kalau tak ada soalan, kita sama-sama tutup kuliah kita dengan kita membaca maksurat secara bersama, insya-Allah. Ada yang berinisiatif foto state-nya? Alhamdulillah. Jadi boleh kita baca ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu nastaghfiruka lima la na'lamu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal fakr, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa as-sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wat tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyina bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal imani bik hatta nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Waj'alna laka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la akun zalika liman mujib.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqas ala ta'atik wa tawahhadas ala da'watik wa tawahhadas ala nashrati syari'atik. Fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamda'ha binurika allazi la yakhbu wasyrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkul alaik wa ahliha bima'rifatik wa amisha ala syahadati fi sabilik وأمسها على الشهادة في سبيلك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan tulis surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amintu su'al gharabtu dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.